Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Sekejap kita tunggu Ustaz habis solat duha dulu. Hari ini kita masuk bab 57, wanita tidur dalam masjid untuk surat 357. Assalamualaikum Ustaz. Salam, boleh mula kan? Dah, Kak Liza dah boleh mula dah. Kak Liza dah buka majlis dah. Hari ini kita masuk bab 57 kan Ustaz? Wanita tidur di dalam masjid. Betul? Baik, silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya minta maaf saya terlewat sikit. Hari ini pun saya bermula awal pagi. Dah keluar dari rumah sebelum sembuh lagi sama keluarga. Dan sampai rumah tu agak lewat sikit ya, dalam 8.30. Mula ada benda-benda saya kena siapkan. Okey, baik. Saya nak cari dulu hadis dia, minta maaf. Oh, lupa. Kena cari macam ni. Fathul Bari, Ibn Rajab. Okey, bab yang ke-57. Iaitu dalam kitab Salah. Bab Naumil Mar'ati fil Masjid. Bab wanita yang tidur dalam masjid. Okey. Ceritanya boleh tak orang kaum wanita untuk tidur di masjid, itu perbahasan dia. Dan hadis ini ada disampaikan oleh guru Bukhari yang bernama Ubaid bin Ismail. Hadis yang agak bukan dia hadis panjang, dia cerita ya. Cerita daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Ceritanya begini. Anna walidatan kanat sauda li hayyin min al-Arab. Fa'ataquha, bahawa ada seorang budak yang berkulit hitam yang tinggal di sebuah perkampungan Arab. Dia kepunyaan satu keluarga Arab. Fa'ataquha, lalu keluarga Arab itu telah memerdekakan budak tersebut. Fakanat ma'ahum, dan wanita yang berkulit hitam tadi pun tinggal bersama dengan keluarga tersebut. Qalat, beliau bercerita satu ketika. Fakharajat sabiyatul lahum 'alaiha wishahun ahmaru min suyur. Okay. Dulunya dia seorang hamba, kemudian dibebaskan dan dia tinggal bersama dengan keluarga tuannya.
Dan dia pun mula bercerita bahawa satu ketika ada seorang anak perempuan, sabiyatul lahum, ada seorang anak perempuan kalangan orang kampung tersebut yang mana dia sedang membawa ataupun menyandang kain merah yang dibuat daripada kulit. Wishahun tu kain ahmar merah daripada kulit. Qalat, beliau menyambung cerita itu. Fawada'athu aw waqa'a minha famarrat bihi hudayyatun wa huwa mulqan fahasibathu lahman fakhatifathu. Dia bahasa pun agak tinggi ya. Okey, katanya kemudian anak itu telah meletakkan kain tersebut ataupun kain itu telah terjatuh daripadanya. Macam ni. Budak tadi dia buat kain warna merah, lalu budak tu pun sama ada dia telah meletakkan kain itu di satu tempat ataupun kain itu terjatuh daripadanya. Au waqa'a minha. Famarrat bihi hudayyah. Ketika itu lalulah seekor burung helang. Hudayyah, burung helang. Wa huwa mulqa fahasibathu lahman. Yang mana burung helang itu dia mulqa tu dia sedang terbang di atas itu, dia sedang melintas di kawasan tersebut. Dalam keadaan masa tu, saya silap. Ketika burung helang tu lalu melintasi mereka, kain tersebut, kain yang warna merah tadi ada di atas wahwa mulqan, kain itu ada di atas tanah. Fahasibathu lahman, lalu burung helang itu menyangkakan kain merah itu merupakan bangkai ataupun daging. Okey, nampak ibu-ibu yang boleh jelas jadi kain merah itu disangkakan daging yang berwarna merah. Fakhatifathu, lalu burung helang itu pun mula menyambar kain merah tersebut. Okey. Sambung cerita lagi, qalat faltamasuhu falam yajiduhu. Faltamisuhu falam yajiduhu. Orang kampung itu pun mula mencari-cari di mana kain tersebut, namun mereka tidak menemui kain itu. Hu tu faltamasuhu, hu tu merujuk kepada wishahun ahmar, kain yang berwarna merah tadi. Mereka mula mencari-cari di manakah kain warna merah tadi, tapi tidak menemuinya. Qalat, wanita berkulit hitam tadi sambung cerita. Fattahamuni bihi. Lalu mereka telah menuduh sayalah yang mencuri kain berwarna merah itu. Okey, qalat, bila sambung lagi cerita. Fatafiqu yufattishuna hatta fattashu qubulaha. Mereka mula memeriksa, mereka tuduh fattahamuni bihi, mereka menuduh saya yang mencuri kain tersebut. Dan fatafiqu yufattishuna, mereka mula menyiasat ataupun mula memeriksa badan saya, pakaian saya, sehingga mereka mahu memeriksa bahagian kemaluan. Baik, qalat wallahi inni laqaimatun ma'ahum iz marrat al-hudayyah fa'alqathu. Okey. Kata wanita tersebut, demi Allah, saat mereka sedang memeriksa diri saya, tiba-tiba burung helang itu melintas. Iz marrat al-hudayyah, tiba-tiba burung helang itu melintas, lalu dilepaskan kain warna merah yang diambilnya tadi. Qalat fawaqa'a bainahum. Beliau menyambung cerita, lalu kain itu pun jatuh di tengah-tengah mereka. Qalat, beliau sambung cerita lagi. Faqultu hadzal ladzi ittahamtumuni bihi. Za'amtum wa ana minhu bari'atun wa huwa za huwa. Okey. Kata beliau, apakah ini kain yang menyebabkan hadzal ladzi ittahamtumuni bihi? Adakah kain ini yang menyebabkan anda semua menuduh saya mencurinya? Okey, sedangkan saya tidak tahu menahu pun tentang kain tersebut. Wa huwa za huwa. Inilah kain itu. Qalat, lalu beliau menyambung cerita, faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat. Wanita itu dia ringkas cerita, beliau pun datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya, dan beliau pun memeluk agama Islam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fa kanat laha khiba'un fil masjid aw hifish.
beliau memiliki satu kemah ataupun satu tempat macam bilik dalam masjid tersebut. Qalat fakanat ta'tini fatahaddatsu indi. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang wanita tersebut datang dengan saya dan bersembang-sembang dengan saya, kata Ummul Mukminin. Qalat fala tajlisu indi majlisan illa qalat. Sekejap ya ibu-ibu, Ustaz Zahrudin call. Sekejap je. Qalat, Ummul Mukminin menyatakan, fala tajlisu indi majlisan illa qalat. Wanita itu tidak duduk di sisiku melainkan dia akan bersyair. Apa syairnya? Wa yaumal wishahi min a'ajibi rabbina. Tapi saya tak pandai baca syair ya, Kak Aliza. Dia ada rentak dia baca syair dalam bahasa Arab. Tapi inilah antara ilmu yang saya tak pandai-pandai caranya macam mana. Tapi mudah cerita ialah wa yaumal wishahi min a'ajibi rabbina. Pada hari kehilangan kain itu merupakan antara keajaiban Tuhan kami. Ala innahu min baldatil kufri anjani. Ketahuilah sungguh dia telah menyelamatkan aku daripada negeri orang kafir. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faqultu laha ma sya'nuki la taq'udina ma'i maq'adan illa qulti hadha. Sebenarnya apa kena dengan awak ni? Kalau awak duduk mesti awak baca syair ini, wa yaumal wishah ini. Qalat fahaddathatni bihadzal hadis. Maka wanita itu pun bawalah cerita tadi. Okey, itu terjemahan dia. Artinya wanita tu dia ada kemah di rumah dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya wanita itu sering kali jumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sembang, dan Ummul Mukminin pun layan, walaupun ialah kalau kita kira Ummul Mukminin ni macam permaisuri, orang yang level tinggi-tinggi, tapi tidak ada perasaan nak sombong, nak bongkak. Beliau layan sahaja orang yang berkulit hitam tadi, nak sembang-sembang dengan dia. Dan setiap kali berjumpa dengan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pasti beliau akan membaca syair wa yaumal wishahi min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Maka Ummul Mukminin rasa hairan kenapalah beliau asyik membaca syair tadi. Maka bila ditanyakan kepada wanita tersebut radhiyallahu anha, maka wanita itu pun bercerita tentang yang tadi, cerita tentang kehilangan kain yang berwarna merah. Okay. Baik, sehingga akhirnya wanita itu menyatakan, kalau kita lihat dalam satu riwayat yang lain ya ibu-ibu. Okey, riwayat lain tu saya cari ni. Itu kalau ibu-ibu dalam buku pada muka surat 361, muka surat perenggan yang ketiga bawah sekali itu. Kata wanita tersebut, fada'autullaha ta'ala an yubarri'ani faja'atil hudayya wa hum yanzurun. Saya berdoa kepada Allah. Jadi orang Arab dulu walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka kenal bahawa Allah sebagai Tuhan mereka. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar membebaskan saya daripada tuduhan tersebut. Maka dandan je datang berulang itu ketika dalam keadaan mereka semua menyaksikan buruh helang itu datang dan melemparkan semula kain berwarna merah itu. Dan ringkas cerita, kemudian mungkin beliau beliau pun mulai hijrah, pergi jumpa dengan Nabi SAW, dan beliau telah memeluk agama Islam. Dan di situ cerita itu membuatkan beliau ni terkenang-kenang betapa besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan beliau dalam peristiwa yang begitu ajaib tersebut. Tapi poin yang kita nak sampaikan dengan ibu-ibu pada hari ini ialah berkaitan dengan bab naumil mar'ati fil masjid. Bab wanita tidur dalam masjid. Itu poin dia ya. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ulama menyatakan dia punya pengajaran dia pada muka surat 363 dalam bab pengajaran, boleh bermalam di masjid bagi sesiapa yang tidak memiliki rumah, sama ada lelaki ataupun wanita. Al-mabit ialah tidur malam, manakala al-maqil ialah tidur siang yang kita sebutkan sebagai qailulah.
Qailulah ya, bukannya qailullah. Qailulah. Okey. Siapa yang boleh tidur di masjid ini? Satu, liman la maskana lahu, mana-mana kaum muslimin yang tidak memiliki kediaman. Yang kedua, rajulan kana aw imra'atan, lelaki maupun wanita. Dan yang ketiga ialah inda amnil fitnah, dalam keadaan kita selamat daripada fitnah. Itu syarat dia. Fitnah ni kalau kita katakan pada masa sekarang tahun 2000 hingga tahun 2020 sampai 2022, fitnahnya berbentuk penyakit Wuhan, penyakit dari Wuhan, penyakit COVID-19, okey. Ataupun fitnah itu boleh merujuk kepada gangguan orang lelaki, ataupun fitnah itu boleh merujuk kepada beberapa kali kes dibenarkan tidur dalam masjid, tiba-tiba duit di tabung masjid hilang, barang-barang masjid perosak. Di situ pihak masjid boleh membuat satu peraturan, tidak dibenarkan tidur di masjid lagi kerana berlaku beberapa peristiwa yang tidak baik. Okey. Kemudiannya itu yang pertama, pengajaran kedua, wa ibahatu istighlalihi fihi bil khaymati wa nahwiha. Ini sesuai dengan zaman Nabi dan beberapa tempat kalaulah ada lagi yang mana tempat masjidnya tidak berbumbung ya. Masjid Nabi itu mungkin berbumbung tapi menggunakan pelepah-pelepah tamar aja. Jadi boleh kita bernaun berada dalam masjid dengan duduk dalam kemah dan seumpamanya. Baik. Itu yang kedua. Yang tiga, wa fihi al-khuruj min al-badal alladhi yahsulu lil mar'i fihi al-mihnah. Boleh kita keluar dari satu tempat yang mana boleh membahayakan kita, yang banyak ujiannya pada kita. Sebagaimana wanita tadi, setelah dituduh sebagai pencuri, akhirnya beliau pun mengambil keputusan untuk keluar dari kampung itu kerana tak tahan dengan mihnah ataupun musibah yang menimpanya. Dan akhirnya beliau pergi ke Madinah Al-Munawwarah memeluk agama Islam ya. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, boleh jadi juga kalau berlakunya bencana dan sebagainya pun kita boleh hijrah. Dan ini keutamaan wa fihi fadlul hijrati min daril kufri, keutamaan berhijrah dari negeri orang kafir, pada asalnya duduk negeri orang kafir dan pindah ke negara Islam. Wa ijabati da'watil mazlum walau kana kafiran. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya doa orang kafir pun juga boleh diterima sekiranya dia orang yang dizalimi. Jadi kalau Allah ada orang Islam menzalimi orang kafir dan orang kafir berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, wahai Tuhan sekian-sekian, Allah Ta'ala boleh memakbulkan doa tersebut kerana bukan isu dia orang kafir, tetapi isunya dia ialah orang yang mazlum, orang yang dizalimi. Jadi orang dizalimi ni tak kira sama ada dia Muslim ataupun kafir, akan dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau doa orang kafir dimakbulkan oleh Allah, apalagilah kalau doa orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, lagi-lagi akan dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Di sini kita lanjutkan sedikit dengan perbahasan ibu-ibu sekalian. Okey, saya carikan dia punya, kita tengok fatwa ulama ada atau tidak dalam bab ini, iaitu hal yajuzul haid, okey, al-makas fil masjid, bolehkah wanita yang haid berada dalam masjid? Okey, jom kita tengok beberapa fatwa ulama dalam bab ini. Sebab kalau tadi semacam menunjukkan kepada kita boleh wanita yang haid berada dalam masjid. Nampak tak? Kerana apa? Wanita tadi, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tinggal di masjid dan beliau ada kemah di masjid. Jadi ada tak dinyatakan bahawasanya beliau akan keluar dari masjid sekiranya datang bulan sebagai contoh? Tak ada. Tak dinyatakan. Dan kalaulah wanita itu datang bulan selama 6 hari sebagai contoh, jadi dia nak tidur kat mana? Sedangkan kediaman dia memang dalam masjid. Masa tu kan keadaan umat Islam kan dia tengah membina ekonomi. Jadi rumah-rumah ni belum lagi, ekonomi belum stabil. Sebab itu masih ada sahabat yang tinggal di masjid. Tapi jumlah orang yang tidur di masjid itu lama kelamaan makin berkurang sehinggalah tak ada dah.
Itu kerana mereka tidur di masjid kerana tidak ada kediaman. Bukannya kerana mereka iktikaf. Bukannya. Jadi wanita itu tak dinyatakan beliau radhiyallahu anha akan keluar apabila datang bulan. Tidak ada. Jadi ini dalil yang paling kuat digunakan oleh segelintir ulama untuk menyatakan wanita yang haid boleh masuk ke dalam masjid. Tapi ada elok jugalah kita lihat beberapa fatwa ulama dalam bab ini. Okey. Kalau ikut fatwa Syekh bin Baz, beliau tidak membenarkan lianna dukhulul al-haidul masjid la yajuz. Orang haid tak boleh masuk masjid kecuali sekadar nak lalu lintas boleh, dan tidak juga boleh duduk dalam Masjidil Haram, tak boleh. Okey. Okey, itu satu. Yang kedua, kita lihat ulasan daripada Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid pun dia tak bagi juga. Yahrumu 'alal haidha an tamkusa fil masjid. Orang wanita yang haid tidak dibenarkan berada dalam masjid. Okey, itu kata pandangan ulama lain pula, Syekh Munajjid. Okey. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ummu Atiyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-huyyab. Okey. Mula-mula Nabi kata bila tiba hari raya ni semua kena pergi ke tempat salat. Wa amara al-huyyadha an ya'tazilna musallal muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk asingkan, maknanya tidak berada dalam duduk asing, boleh masuk dalam musalla tapi tidak boleh duduk dalam masjid. Okey. Sorry. Tak boleh masuk ke tempat salat. Tak boleh masuk tempat salat. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya wanita yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ini pandangan yang kedua ya. Ini pandangan yang pertama lagi. Sama je, tak boleh masuk. Dan ini pendapat jumhur fuqaha rupanya daripada mazhab yang empat, bahawasanya wanita yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Okey. Jadi kebanyakan ulama memang tidak membenarkan wanita yang haid untuk masuk ke dalam masjid. Tapi rupanya ada ulama lain yang membenarkan untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Cuma majoriti kata tak boleh. Ada golongan minoriti yang membolehkan. Antara ulama yang membolehkan masuk ke dalam masjid ini ialah Az-Zahiriyah, ulama-ulama Zahiri seperti Ibn Hazm Al-Andalusi, Daud Az-Zawahiri, dan menariknya juga antara ulama yang setuju ialah Al-Muzani. Dan Al-Muzani ini merupakan murid kanan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dan tidak boleh dinafikan bahawasanya Al-Imam Al-Muzani antara ulama yang banyak berbeza pandangan dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Memang banyaklah beliau berbeza pandangan. Okey. Nah, di sini ini kupasan panjang yang dibawakan oleh oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Okey. Katanya ini kata hujah mereka apa dia? Al-Muslim la yanjus. Orang Islam tidak bernajis. Jadi kalau orang Islam ini tidak bernajis, kenapa dilarang daripada memasuki masjid? Kata Imam Nawawi, wa qala al-Muzani, berkata Muzani, Daud Az-Zahiri, Ibnu Munzir sekalipun. Dan Ibnu Munzir ni pun ulama kanan dalam mazhab Syafi'i. Beliau lebih awal daripada Imam Nawawi, dan beliau mengarang Kitabul Ijma'. Mereka menyatakan, ulama besar ni, Ibnu Munzir ulama yang besar, yajuzu lil junub al-makas fil masjid mutlaqan, boleh orang berjunub duduk dalam masjid secara mutlak tanpa ada sebarang syarat. Kalau orang berjunub boleh masuk duduk dalam masjid, orang yang haid lagi-lagilah boleh. Kenapa lagi-lagi boleh? Kerana orang yang berjunub dia boleh mandi wajib pada bila-bila masa. Apabila dan kedudukannya artinya dia dalam keadaan orang berjunub yang boleh mandi wajib pada bila-bila masa pun mereka dibenarkan untuk masuk ke dalam masjid walaupun mereka tak mandi, apalagilah wanita haid
yang mana haid itu datang dalam keadaan tak boleh dikawal benda tu. Berbeza dengan junub. Berjunub boleh dihilangkan, haid tak boleh haid tak boleh dihilangkan. Okey. Dan juga antara hujah yang dibawakan oleh Al-Muzani selain daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim la yanjus, mereka juga menyatakan orang musyrik boleh masuk dalam masjid, kan? Boleh tak orang musyrik masuk dalam masjid? Boleh. Bahkan boleh tak kalau orang musyrik dia join salat bersama dengan orang Islam? Boleh. Maka kata Al-Muzani, fal muslimul junub aula, maka orang Islam yang berjunub lagi-lagilah aula untuk dibenarkan masuk duduk dalam masjid, ya. Jadi di sini sebenarnya dia ada perbezaan pendapat, dan sebenarnya mana-mana hadis yang melarang wanita haid masuk dalam masjid, semuanya hadis yang ada masalah. Termasuklah hadis inni la ahillul masjid li haidin wala junub, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan juga orang berjunub. Hadis ini walaupun ada ulama menerimanya, namun ada sebahagian ulama tidak menerima hujah tersebut. Okey, jadi artinya benda ini dia ada khilaf kalangan ulama. Dan ibu-ibu sekalian, saya cuba cari pendapat Al-Imam Al-Qaradawi, kot-kot ada perbahasan beliau. Okey. Ini deh. Ini pandangan daripada Yusuf Al-Qaradawi. Dukhulul haidu al-masjid wa julusiha fihi. Para haid masuk dalam masjid, apa hukumnya? Maka di sini, okey, cuba kita lihat beberapa ulasan ulama, ya. Satunya memang ada ulama yang kata hadis yang macam saya sebut tadilah, hadis-hadis yang melarang sebenarnya dhaif. Okey. Ada ulama yang membolehkan, ada sebahagian ulama daripada Hambali membolehkan wanita yang datang bulan ini untuk masuk dalam masjid dalam keadaan darurah. Darurah ni artinya dalam keadaan mereka nak menuntut ilmu sebagai contoh. Jadi kalau ada orang dari Masjid Nurul Iman di sini ataupun mana-mana masjid ada kelas pengajian muslimah, maka adakah perlu ibu tersebut berada di luar masjid, duduk kat luar, orang lain semua duduk dalam, dia seorang duduk luar untuk dengan pengajian? Sedangkan bila duduk di luar ni fokus pada pengajian itu, dia tidak setajam orang yang berada di dalam. Maka dalam bab ini ada ulama yang menyatakan atas sebab darurat ilmu, kepentingan ilmu, maka dibolehkan untuk wanita yang datang bulan masuk ke dalam masjid. Dan ini ulasan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fiqh Taharah. Fiqh Taharah, ulama khilaf panjang tentang perkara ini. Dan wa ajazal Hanabilah, ulama Hambali membenarkan orang berjunub duduk dalam masjid apabila mereka telah berwudu. Kerana ada riwayat daripada Atha bin Yasir menyatakan, saya ada melihat beberapa sahabat Nabi SAW duduk dalam masjid sedangkan mereka ni berjunub, tapi mereka berwuduk dahulu, barulah mereka duduk dalam masjid, ya. Baik. Ini panjang ni ulasannya, dan ini pendapat bukan sahaja pendapat Muzani Daud Ibn Munzir Ibn Hazm, bahkan ini juga pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Okey, dan yang kata Al-Qaradawi, okey, ni saya baca terjemahan dia. Wa ana amilu ila hadza ittiba'an lil adillah, saya mengambil pendapat ini, iaitu pendapat yang membolehkan wanita untuk masuk ke dalam masjid walaupun datang bulan. Okey. Wa jariyan ala manhajina fit taysir wa takhfif, dan ini sesuai dengan manhaj kami yang at-taysir memudahkan, wa takhfif meringankan. Wa khususan ala al-haid, khususnya wanita yang haid, fa inna aula bit takhfif min al-junub, dia mereka lagi-lagilah diringankan berbanding dengan hukum orang yang berjunub. Okey. Jadi sekian-sekian, apalagi katanya, dan sebahagian wanita kita mereka juga mahu ke masjid untuk menghadiri majlis al-ilmu. Maka dalam bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau wanita itu saja dapat duduk masjid, duduk iktikaf dalam masjid tanpa ada apa-apa kepentingan saja nak duduk, itu elakkan kerana ramai ulama tidak membenarkan.
Tapi kalau penting untuk masuk ke dalam masjid, contohnya apa yang penting? Boleh tak ibu-ibu kita senaraikan? Coba aktiviti sikit. Apakah bentuk wanita yang keadaan mengharuskan wanita haid masuk ke dalam masjid? Okey, jom kita senaraikan sikit. Majlis ilmu, satu. Yang kedua, apa yang kedua? AJK masjid tu Ustaz. AJK masjid yang nak uruskan apa-apa kat dalam tu. AJK masjid yang ada urusan Okay. Perlindungan bagi wanita yang bermasalah. Apa dia Kak Syida? Untuk wanita yang bermasalah untuk rumah tangga dia ke apa ke, dia minta perlindungan di masjid. Perlindungan. Okey, betul Kak? Perlindungan. Akad nikah ni tak semestinya Kak Ana, sebab akad nikah orang perempuan tak ada pun tak apa dalam masjid, dia boleh duduk kat luar aja. Okey. Urus jenazah. Ibu Mazina sebut betul. Urus jenazah. Okey, lagi? Urus jenazah ni maknanya dia perlu masuk dalam masjid itu. Kalau dia tak perlu, tak perlulah. Sebab kalau ruang bahagian bilik mandi jenazah tu dia tak dikira sebagai masjid. Tapi kalau dia perlu masuk dalam ruang masjid itu kerana ada benda yang perlu diambil dan sebagainya dan dia payah nak guna orang lain, maka boleh masuk dalam masjid. Apa lagi contoh yang lain? Ada satu benda ni yang memang nak tak nak kena masuk masjid dia. Orang yang bekerja membersihkan masjid. Tambah-tambah hari Jumaat. Bekerja membersihkan masjid. Nak tak nak dia kena masuk lah. Dia nak vacuum apa kan. Kursus ilmiah tu samalah dengan majlis ilmu. Puan. Okey, ini beberapa contoh yang saya nak senaraikan. Keadaan mengharuskan wanita haid masuk dalam masjid. Saya sebut tadi, haidun artinya wanitanya haid. Kalau darah haidun. Haid itu darah. Tapi kalau orang tu sendiri yang keluar darah, itu dinamakan sebagai haidun. Haid. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, kita kena agak terbuka dalam bab ini. Betul kita nak kena tegas. Ikut kalau boleh kita raikan pandangan jumhur ulama yang tidak membenarkan. Tapi masih ada keperluan untuk kita masuk ke dalam masjid. Maka insya-Allah dibenarkan. Okey. Jadi selesai di situ, Kak Rozana pun kata Usrah Group, ia merujuk kepada majlis al-ilmu. Jadi Islam ni agama yang taisir, takhfif. Sama juga kalau dalam Telegram saya sekarang ni, ibu dah join belum Telegram tu? Join. Kita boleh bincang di situ. Beberapa soalan dia tanya pasal iddah dan saya kena hati-hati. Saya hanya jawab berkaitan dengan hukum hakam saja. Dan kalau benda yang berkaitan dengan wanita secara khusus, saya memang tak pandai ibu, sebab saya lelaki, saya bukan orang perempuan. Kalau hukum hakam berkaitan secara umum, itu boleh. Tapi kalau secara khusus, tak boleh. Jadi iddah ni, walaupun wanita dalam iddah, dia kalau kita tengok peribahasa ulama dulu, wanita dalam iddah kerana talak satu sebagai contoh, tidak boleh keluar dari rumah sampailah 3 kali bersuci atau 3 kali keluar darah haid kan. Okay. Ulama dulu memang tak bagi langsung wanita tersebut keluar rumah. Kita kena faham ulama dahulu yang langsung tidak membenarkan wanita keluar daripada rumah, mereka hidup pada zaman wanita memang tak keluar dari rumah. Dan wanita tak keluar dari rumah ini, kalau ibu-ibu kita sembang saja dengan orang Bangladesh, sama je. Orang Bangladesh sekarang ni, memang isteri dia tinggal isteri itu dengan mak ayah atau dengan mak ayah, sama ada mak ayah si perempuan ataupun mak ayah si lelaki itu. Duduk kat situ. Yang orang Bangladesh yang datang Malaysia ni bekerja, hantar beberapa ribu. Isteri itu dia memang tak buat apa-apa pun. Jadi mungkin kerana faktor di Bangladesh tu, suasana ekonomi dan negara mereka tidak memungkinkan wanita terlibat dalam ruang pekerjaan. Jadi ulama-ulama dulu pun memang biasanya wanita memang tak bekerja pun. Kerja pun kawasan rumah tu je. Kerja memasak, suri rumah lah kita katakan, pengurus rumah tangga. Okey. Jadi dalam bab ini, maka pandangan mereka tu pandangan orang dulu-dulu.
Sedangkan kalau zaman sekarang ni, nak cari wanita tak keluar daripada rumah, ada ke wanita tak keluar rumah pada zaman sekarang? Saya rasa kalau seminggu tak keluar rumah tu rasa boleh stres rasanya. Seminggu tak keluar rumah. Nak tak nak kita kena keluar daripada rumah. Keadaan kita sekarang berbeza sungguh dengan zaman dulu. Dan di sinilah kita perlu memahami iddah tu bertujuan untuk menyelamatkan wanita itu daripada diganggu oleh mana-mana lelaki. Kot-kot ada lelaki yang cuba mengorak dia di saat dia masih dalam iddah, itu haram. Macam sekarang kalau kita tengok drama pun macam tu je, relax je. Padahal dia masih dalam iddah, sibuk dah ada mengorak. Dosa, itu memang dosa besar pun. Jadi tapi kalau kita selamat, kita pergi tu kerana kerja, urusan kerja, nak tak nak kena pergi kerja. Ataupun kerana membeli barang yang penting, maka dibolehkan. Hatta saya masih ingat apabila kakak ipar saya ataupun Biras lah, dia ni baik sangat dengan dia orang ada 3 orang anak, dan kakak ni dia memang baik sungguh dengan abang ipar saya. Kemana-mana dialah yang drive kereta kerana abang ipar saya tak berapa sihat. Jadi abang ipar saya yang kerja, yang bagi makan minum semuanya. Tapi kakak ni dia berjuang dari sudut dialah teman abang ke mana-mana. Dialah yang bawa kereta. Malam-malam dialah yang urut suaminya kerana suaminya sakit, dia kena urut dulu baru boleh tidur. Jadi apabila suaminya meninggal, dia dalam keadaan hampir kemurungan. Dia terlalu teringat suami dia, sama ni di mana-mana dengan suami dia. Kalau kita ni, mungkinlah suami kita kerja, kita duduk rumah, kita tak teman pun, tak ada driver pun. Ataupun dua-dua kerja, lagilah tak ada apa-apa kita sangat. Yang ni suami lagi mana-mana, dia yang teman. Lain. Jadi dia hampir kemurungan. Maka bila dah hampir kemurungan, adakah kita masih lagi nak menggunakan undang-undang yang ketat? Tak boleh pergi ke kubur suami. Sebab ulama kalau ikut memang tak boleh ziarah kubur suami dalam iddah. Tapi kita kena ingat bahawasanya ulama membenarkan kita pergi ke hospital untuk rawatan. Dan di sini kita perlu memahami, adakah rawatan itu hanya ada di hospital? Tidak. Rawatan ni boleh jadi di ada hospital, ada boleh jadi di spa untuk ketenangan, boleh jadi ada di rumah urut untuk bagi urut badan ni hilang-hilang angin sikit, dan boleh jadi wujud dipanggil terapi dari sudut mental. Jadi kalaulah dengan menziarahi kubur suami dia menyebabkan jiwanya sedikit tenang dan dia boleh menghadapi hidup dengan baik, kenapa kita nak halang wanita dalam iddah menziarahi kubur suaminya kalau dia kali itulah ubat menyembuhkan tekanan dia. Kalau kebanyakan ibu-ibu yang rasa okey je, tak apalah. Tapi bukan semua orang yang macam tu. Dan adakah kita tidak boleh membenarkan wanita dalam iddah untuk pergi ke taman pada waktu pagi di saat orang bekerja, untuk dia jogging, untuk dia ambil kalau ada orang duk belajar tai chi kat taman ke, dia join sekali ke. Bukan dengan tujuan bergembira, tapi itulah terapi dia untuk menenangkan hati dia. Maka itu dibolehkan. Jadi kita tidak boleh terlalu rigid dalam hukum hakam sehingga kita boleh membahayakan mental dan kesihatan seseorang. Ya, dia berubah dan berubah tu mestilah mengikut syarat-syarat dia. Okey. Soalan daripada Ibu Hafsah, orang berjunub boleh ambil wuduk? Betul Ibu. Ya, orang berjunub boleh ambil wuduk seperti kalau seseorang itu berjunub dan dia nak makan. Maka kalau ikut sunnatun Nabi SAW, kena wuduk dulu baru makan. Ataupun orang berjunub dan dia nak tidur, maka sunnah Nabi SAW berwuduk dahulu baru tidur. Kerana apa? Li'anna al-wudu' yukhaffif al-junub. Kerana wuduk itu dia boleh meringankan sedikit junub. Sebab orang yang berjunub kan antaranya kalau ikut sunnah yang betul-betul lah, dia kena ambil wuduk dan dia kena mandi. Okey. Tapi dia berbeza dengan wanita haid. Wanita haid memang tidak dibenarkan pun ataupun tidak ada pun satu keharusan untuk mengambil wuduk. Wanita yang haid, wanita yang nifas, mereka memang tidak ada satu pun saranan untuk mengambil wuduk. Berbeza dengan orang yang berjunub, maka mereka disarankan untuk berwuduk sebelum tidur dan juga sebelum makan. Okey. Itu dia. Oh, ada Kak Anis rupanya. Nama tak dengar suara Kak Anis. Okey, ada soalan. Oh, Kak Anis silakan. Ada? Oh, Kak Anis nak bertugas apa je? Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada
Kalau tak ada, kita teruskan. Tapi sekejapnya lambat pula. Ustaz nak tanya. Mm-mm. Tadi Ustaz cakap akad nikah tu tak boleh ya Ustaz? Wanita haid tu. Akad nikah tu maksudnya, yelah Majlis kalau akad kita, nikah. ya Kak? Majlis akad nikah di masjid lah maksudnya kan? Jadi Ya, wanita kalau- haid tidak dibolehkan lah masuk. Kalau akak nak ambil pandangan yang dipegang oleh sebahagian ulama seperti Ibn Munzir, Al-Muzani apa boleh je. Sesiapa saja wanita haid ni boleh masuk masjid, tak ada masalah pun. Cuma saya mengambil kira oleh kerana ramai ulama yang tidak membenarkan wanita haid masuk dalam masjid. Maka lebih baik kita pun kena pegang juga larangan tersebut. Tapi kita terbuka dalam keadaan yang memerlukan. Sedangkan dalam bab akad nikah, wanita tak perlu pun masuk dalam masjid. Faham. Okey. Sama ada duduk di, paling kurang duduk di beranda. Bahagian kawasan lalu kawasan luar tu lah, kawasan luar masuk. Kawasan luar. Okey, faham. Dan sebenarnya dia bukan mesti menikah di masjid pun, betul tak? Betul. Tapi kalau sekarang kan ada majlis buat akad nikah di masjid kan. Jadi bila sekarang ni akad nikah bukan akad nikah je kat masjid, dengan majlis kenduri pun sekali kan dah ada, siap ada banquet semua. Kat luar kan? Kat luar kiranya. Kat luar. Jadi maksudnya saya nak fahamkan kalau dah kita head, siapa-siapa je wanita head tu baik tunggu luar je lah. Janganlah masuk dalam kawasan. Itu yang jumhur ulama lah kan, betul tak Ustaz? Jangan masuk dalam ruang solat. Jangan masuk dalam ruang solat. Ruang solat. Okey. Terima kasih Ustaz. Adapun kalau masjid tu dah ada 2 tingkat, atas sudah ada bilik-bilik, tak apa, yang situ tak ada masalah. Ataupun je macam Kak Ani sebut, macam contoh saya tengok di beberapa masjid lah, antaranya Masjid Majalara, dia ada dewan dia, dan dewan itu dewan untuk kahwin apa, itu dewan kahwin, dia bukannya masjid. Ya. Bertangkup masa akad nikah tu dia orang buat dalam masjid Ustaz, dalam dia orang solat. Biasa dalam akad nikah tu. Saya faham. Kalau dalam ruang solat tu elakkan. Okey. Tapi kalau ada dewan yang bertangkup dengan masjid, itu dewan, dia bukan masjid. Maka kalau buat majlis perkahwinan dalam tu, makan minum, kenduri kendara, tidak ada masalah. Cuma kita minta jaga adab je. Sebab dia tak dekat dengan masjid. Faham. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Maknanya kan orang perempuan yang dalam keadaan haid, dia meraihkan majlis pernikahan tu pun tak masuk juga lah Ustaz ya? Macam mana Kak? Kalau kata macam Kak Syidal kan, dalam keadaan haid itu masuk masjid sebab meraihkan anak saudara ke anak kita yang akan menikah dalam masjid tu lah. Tak boleh juga ni Ustaz ya? Boleh ke tak boleh juga tu macam Ustaz? Sebaik-baiknya tak perlu masuk. Tapi kalaulah kita kata perlu masuk, contohnya perlu masuk atas apa-apa dasar lah yang kita fikirkan sesuai, termasuk je lah, cuma kita diam tanpa perlu kita nyatakan apa-apa kan. Okey. Okey. Sama juga dengan ada seseorang, sebab ini private message saya dalam ni, mak yang kemurungan bila ayah meninggal. Kemudiannya akhirnya kakak bawa mak ni balik ke rumah dia sebab tak nak jadi teruk. Okey, boleh. Dia asalnya wanita yang kematian suami, mereka tidak boleh keluar daripada rumah mereka. Tak boleh. Okey, contohnya kalaulah contohnya saya ingat lagi masa abang ipar saya meninggal, dan beberapa minggu kemudian, sebulan kemudian, ayah mertua pun meninggal. Jadi kakak tadi, dia pun pergilah balik ke Tapah. Kakak tu duduk Shah Alam. Dia pergi ke Tapah untuk, yalah ayah mertua meninggal. Kita boleh keluar, tidak ada masalah. Tapi ulama kata boleh keluar apabila ada ziarah muhimmah. Ziarah yang penting. Kalau yang meninggal tu jiran, tak apalah tak keluar, sekadar hantar wakil. Tapi yang meninggal ni ialah keluarga sendiri. Keluarga tu keluarga dekat, bukannya sepupu. Kalau sepupu ni kesidar jauh dah. Ini bapa mertua. Mahram kita dah. Kita agak mahram dah. Okey, maka boleh kita balik. Tapi dengan syarat kena balik semula ke rumah, tidur di rumah. Jadi kakak tu, dia pun balik terus malam tu untuk tidur di rumah dia. Kerana ulama kata, dia boleh keluar tapi
kena tidur di baiti zaujiyah, di rumah suami isteri itu. Okey, baik. Tapi kalaulah ulama kata kalaulah duduk di rumah sendiri itu boleh menimbulkan bahaya, dan bahaya itu pelbagai. Sama ada bahaya itu pencuri masuk, ya, ataupun bahaya itu daripada aspek tekanan mental tadi, ataupun bahaya apa-apalah, takut kita nak tinggal ni, maka boleh kakak yang mesej ni bawa mak balik ke rumah demi menjaga kesihatan dan keselamatan mak. Dan yang kita terlalu rigid, tak boleh keluar, mak kena duduk rumah ni je, mak kena sabar, duduk rumah, dan sekali mak juga kemurungan. Dan kemurungan ni payah nak dirawat. Okey, kita salah kerana kita memahami Islam dalam bentuk yang rigid. Sedangkan Islam ni dia anjal, ya. Islam macam mana pun dia mementingkan kesihatan kita. Dia mesti pentingkan kesihatan. Mustahil Islam menyuruh kita buat benda yang boleh menyusahkan kita sendiri. Itu mustahil. Okey, baik. Ada larangan tak? Oh, tapi ni jadi direct message juga. Sedangkan benda ni boleh secara umum je. Ada larangan tak binaan atas kubur? Okey, saya tidak tahu secara lebih mendalam perbahasan ulama tentang binaan kubur ni, tapi memang kebanyakan ulama tidak menyukai binaan kubur. Sekadar letak batu nisan sebagai tanda, boleh. Tapi sampai kita nak buat binaan kubur tu, memang ulama tidak galakkan. Wallahualam, saya tak berani nak komen lebih. Kod ada yang kata dia berkaitan dengan tanah lah, apa benda saya tak tahu. Saya tak berani komen lebih. Okay, tapi ada satu keadaan bila bapa mertua saya meninggal pun, ada orang kata ni ambil air, baca Yasin pada air, nanti simbah di kubur. Jadi saya pun pelik lah kenapa pula nak baca Yasin pada air. Okay, lepas tu ada orang cuba rasionalkan saya supaya saya tidak melawan. Katanya tak, air tu nak bagi tanah tu mendap. Fine, nak bagi tanah mendap bolehlah, simbahlah air. Tapi kenapa air itu diyasinkan? Jadi ini perangai pelik orang kita, ibu sekalian. Sebagaimana orang ambil tanah tu baca kepal-kepal, baca surah Al-Qadar, letak di kubur dengan tujuan untuk selamatkan penghuni kubur tu daripada azab kubur. Tak boleh. Yang selamatkan azab kubur ini ialah doa. Ialah amalan soleh orang yang semati itu sendiri. Kadang baca surah Al-Qadar, dia tidak memberikan apa-apa kesan. Yang memberi kesan ialah amalan di malam Al-Qadar. Jadi amalan-amalan begini kita tak perlu amalkan, ya. Baik. Kemudiannya bab naumir rijal fil masjid. Tadi kita bincang bab wanita tidur dalam masjid, kan. Bab naumil mar'ati fil masjid. Sekarang ni bab lelaki pula tidur dalam masjid macam mana? Wa qala Abu Qilabah an Anas bin Malik qadima rahtun min Ukal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu fi suffah. Okey. Ada satu rombongan daripada Ukal. Ukal datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu mereka tidur di satu tempat, as-suffah. As-suffah ni satu penjuru di masjid. Wa qala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq kana ashabus suffah al-fuqara. Ahli suffah ini adalah orang-orang yang fakir miskin, seperti Abu Hurairah, ahli suffah yang tidak ada makanan, yang tidak ada pekerjaan tetap, dan mereka ini orang yang tidak ada rumah, bahkan mungkin sebahagian mereka ni kita kata apa, pendatang, dan mereka jadi gelandangan, maka masjid berfungsi untuk membantu gelandangan ini. Tapi kita kena faham bahawa masa tu, okey, nak cerita yang kata sahabat Nabi malas ya, kerana Al-Quran terang-terangan sebut la yahsabuhumul jahilu aghniya. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tidak mengenali sahabat Nabi yang miskin ni menyangkakan mereka ni orang kaya. Ya. Orang yang tak kenal sahabat-sahabat Nabi yang miskin macam Abu Hurairah dan sebagainya, mereka ingatkan sahabat-sahabat Nabi ni orang ada duit. Kenapa mereka ingat begitu? Minat ta'affuf. Kerana mereka ni ada ta'affuf, iaitu menahan diri daripada meminta-minta. Memang miskin tapi mereka menahan diri daripada meminta-minta. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri pernah pingsan kerana kelaparan, tak minta dengan orang lain. Sehinggalah Nabi SAW yang selamatkan Abu Hurairah masa itu. Okey. Yang kedua ialah sebahagian yang miskin ini mereka asal daripada Mekah. Di Mekah dulu ekonomi kan telah dikontrol oleh orang jahat.
Yang kaya makin kaya, yang miskin terus miskin. Walaupun yang miskin tu cerdik, tapi mereka ditindas. Dan bila mereka hijrah ke Madinah, harta mereka telah dirampas oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Jahiliyah. Menyebabkan mereka datang ke Madinah sebagai muhajir, ataupun istilah lain kalau kita nak bagi faham je, mereka ni muhajir tapi nak bagi faham mereka ni pendatang. Jadi mereka ni tak ada duit yang dibawa dari Mekah. Dan dalam masa yang sama yang ketiga, ekonomi masa itu telah dibolot oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang kontrol semua. Jadi Nabi SAW memerlukan sedikit masa untuk memulihkan ekonomi negara Madinah. Dan pada akhirnya sahabat makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pada peringkat awal, ya, ramai ahli sufah, tapi mereka tidak berkekalan dalam kemiskinan. Mereka berjuang untuk memulihkan ekonomi mereka. Jadi di situ, orang-orang miskin masa tu tinggal di rumah di Masjid Nabi SAW. Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq tu, anak Abdul Rahman, anak Abu Bakar. Abu Bakar ni dia ada 4 orang isteri. Okay, cuba kita tengok sikit ya, untuk berkenalan sedikit dengan anak-beranak Abu Bakar ini. Auladu Abi Bakar. Okey. Ya. Maaf bang, ada kelas. Okey, yang pertama ni ialah ini Abdullah dan Asma. Ibu mereka ialah Qatilah binti Abdul Uzza. Cuma Qatilah ni kita tak tahu mereka ni, dia ni memeluk Islam ataupun tidak. Itu wallah alam. Setakat ada dia bukan Islam. Okey. Abdul Rahman dan juga Aisyah daripada ibunya yang bernama Ummu Ruman binti Amir. Ini semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ni anak dengan Habibah binti Kharijah bin Zaid al-Ansariyah. Ini menarik ibu-ibu sekalian, kerana Kharijah bin Zaid ini ialah saudara angkat Abu Bakar. Ya, Kharijah bin Zaid ialah saudara angkat Abu Bakar As-Siddiq. Yang masa itu kan orang Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan. Jadi Kharijah ni orang Ansar. Okay, baik. Jadi Kharijah telah mengambil Abu Bakar jadi menantu dia, kahwin dengan Ummu Kulsum, dan ini isteri Abu Bakar yang amat hebat, namanya Asma binti Umays. Lahirlah anak yang bernama Muhammad. Sekejap, saya tak tahu siapa call saya. Oh, sorry. Ada gangguan. Okey, baik.
Dan satu lagi Muhammad bin Abu Bakar daripada Asma binti Umays. Jadi Abdul Rahman ya, Abdul Rahman. Sama ada adik ataupun abang kepada Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Okey. Jadi kita tengok dulu hadis sebelum saya tengok beberapa soalan yang ada tu. Kita tengok daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yanam wa huwa syabun a'zabu la ahla lahu fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Beliau masa tu masih muda lagi, Ibn Umar. Beliau masih muda, syabun muda, a'zabu bujang, la ahla lahu belum ada isteri ataupun belum ada keluarga, duduk tidur di rumah, tidur dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh tidur dalam masjid itu secara umum. Okey, tapi kita kena tengok dulu perbahasan ulama dalam bab ini, ya. Okey. Kita ke depan lagi. Bab ulama tidak sepakat dalam isu boleh tak boleh lelaki tidur dalam masjid, sebagaimana ulama juga tidak sepakat sepenuhnya keharusan wanita tidur dalam masjid, ya. Okey, hadis ini daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Ini cerita yang menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, anaknya. Falam yajid Ali radhiyallahu anhu fil bait. Tapi tak jumpa Ali. Pergi rumah, mana Ali, tak ada. Okey. Faqal aina ibnu ammik? Nabi pun tanya, mana anak dia macam mana nak cerita ibu? Amik tu pakcik. Mana anak pakcikmu? Okay. Betul tak soalan dia tu? Kak Liza, Kak Syida, Kak Anis dan lain-lain. Betul. Amik ni apa maksudnya? Anak pamanmu pakcik? Paman anak pakcik tu siapa? Pangkat dengan kita. Contohnya, saya kata Kak Liza ialah pakcik sepupu. Sepupu. Ha, sepupu kita. Jadi betulkah Ali tu sepupu kepada Fatimah? Ali sepupu betul? Memang Ali sepupu Fatimah. Dia orang kan kahwin sepupu. Anak saudara. Oh, semangat Kak Anis. Kak Anis, cuba tengok dulu. Anak saudara. Ali tu. Anak saudara sepupu Nabi. Ya. Yes, Kak Anis. Salah, sorry. Ali ialah sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Jadi Fatimah ni anak saudara sepupu. Anak saudara sepupu lah. Anak saudara sepupu, ya. Yes. Saya pun pening dari istilah-istilah anak saudara, anak sepupu. Kalau saya guna anak sepupu terus. Sebab anak saudara ni, kepada sepupu kita. Betul lah. Saudara kepada sepupu kita. Anak saudara kepada sepupu kita kan. Sepupu Nabi, Ali dengan Nabi sepupu. Jadi anak kepada Fatimah anak kepada Rasulullah. Jadi dia punya anak sepupu, dia punya anak saudara lah. Anak sepupu lah. Saya faham. Cuma saya keliru dengan istilah anak sepupu, anak saudara ni. Saya guna anak sepupu terus. Kerana saudara ni artinya adik-beradik. Saudara artinya adik-beradik. Jadi kalau anak saudara artinya anak kepada adik-beradik. Kalau anak saudara sepupu, saya dah mula pening dah istilahnya. Tapi tak apa, itu hanya istilah je. Beba yang pening. Tapi itu anak sepupu. Jadi kenapa Nabi sebut anak sepupu, sedangkan kalau anak sepupu, ia merujuk kepada kalau anak pakcik, ia bermaksud sepupu. Sedangkan Fatimah ini ialah anak sepupu Ali. Beliau bukannya sepupu Ali. Jadi itu hanya istilah sahaja, ya. Macam saya beginilah, macam saya panggil ibu-ibu. Adakah semua ini ibu saya? Tak, ibu saya yang namakan Maria pada hari ini, seorang tu je ibu saya. Yang lain bukan ibu, ya. Bahkan yang saya panggil ibu-ibu ni secara umum je, Kak Liza, pangkat kakak je, tak pakai ibu pun pada saya. Beza umur dalam 2 tahun je kita kan. Okey, ya ke 2 tahun? Ada kurang, tapi nampak muka muda je, 2 tahun lah kita katakan kan. Okey, jadi walaupun saya panggil ibu-ibu, tapi bukanlah bermakna pangkat ibu. Bahkan ada yang muda daripada saya di sini, Syahirah sebagai contoh muda daripada saya pun. Okey, kita cerita secara umum. Okay, dan ia merupakan pangkat yang dimiliki oleh ibu-ibu sekalian, ada anak masing-masing. Mereka kata semua kita ni ada anak. Jadi pangkat, saya guna nama bahasa pangkat. Okey. Sama juga kalau kita panggil orang yang dah berusia haji.
maka panggil orang dengan nama haji dibolehkan bagi orang yang berusia kerana ia adalah satu panggilan kemuliaan selain daripada ia merupakan satu panggilan yang berbentuk doa. Maka ia dibolehkan macam kita budak-budak kan. Kak Liza ada anak kecil sebagai contoh. Ini bukan secara Melayu lah, ini secara Arab. Dia ada anak kecil tapi dia panggil anak kecil tu dengan nisbah Abu. Contohnya Abu Ammar. Ya Abu Ammar. Ta'an. Wahai Abu Ammar. Padahal dia kecil lagi. Kahwin pun belum lagi. Keinginan nak kahwin pun tak ada. Budak pun anak pun confirm lah tak ada. Tapi kenapa kita panggil dia gelaran Abu? Kerana orang Arab panggil Abu kepada anak dia tu dengan niat doa supaya bila besar nanti dia berkahwin dan dia ada anak, ada keturunan. Itu cara orang Arab dia berbahasa, ya. Okay. Jadi macam kita juga, kita kalau lelaki memperkenalkan isterinya, macam saya memperkenalkan isteri saya suka guna istilah orang rumah. Okey, orang rumah. Dan saya pun suka tanya kalau kawan saya mana orang rumah, contohnya kan. Ada orang panggil orang isteri, ada yang panggil orang perempuan, ada orang panggil orang rumah. Saya suka guna orang rumah. Tapi boleh tak kalau Kak Liza nak bahasakan diri, orang rumah saya pergi kerja hari ni, merujuk pada suami. Orang tak guna. Walaupun betul lah suami tu orang yang tinggal serumah dengan kita pun, orang yang mendiami rumah itu pun. Tapi isteri tidak memanggil suami sebagai orang rumah. Tapi suami boleh memanggil isteri orang rumah walaupun mereka PJJ, tak pernah pun tinggal bersama dalam tempoh 5 tahun pertama perkahwinan. Tapi tetap dipanggil orang rumah walaupun tidak tinggal serumah. Baik. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi pun Fatimah radhiyallahu anha bila Nabi datang tanya mana Ali, maka Fatimah pun kata kana baini wa bainahu syai' faghadabani. Ada masalah sikitlah abah. Tu dah marah dengan saya tu. Okey, Fatimah kata, kami ada masalah sikit. Ali marahkan Fatimah. Okey. Fa kharaja falam yakil indi, lalu Ali pun terus keluar dan tak tidur pun tengah hari dengan saya. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab orang Arab biasa tidur kan waktu tengah hari untuk rehat. Maka Rasulullah pun kata kepada seseorang di insanin, unzur aina huwa, pergi cari mana dia. Faja'a faqala faja'a, lalu orang tadi pun datang balik dan berkata faqal ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Wahai Rasulullah, Ali ada kat masjid tu, dia tengah tidur. Itu poin dia. Itu poin dia bahawa Ali tidur dalam masjid. Nah ini kita nak bincang bab naumir rijal fil masjid. Bab lelaki tidur dalam masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'. Qad saqata rida'uhu an shikkihi wa asabahu turabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi tengok Ali dalam keadaan sedang berbaring, selendangnya jatuh ke tepi dan kena tanah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu. Rasulullah pun sapu-sapu kain tadi. Allah Akbar, baik sungguh Rasulullah. Wa yaqul kum ya kum abaturab, kum abaturab, bangunlah wahai bapa tanah. Bangunlah wahai bapa tanah. Itu gelaran yang baru diberikan oleh Nabi SAW kerana Ali tidur kat tanah. Maka Ali kata itulah gelaran yang paling saya sukai. Walaupun kalau kita kata gelaran entah sebab apa, gelaran Abu Tanah je pun tak ada apa pun. Tapi kerana itu gelaran diberikan oleh Nabi SAW, suka sungguh. Itu lainlah orang yang hebat macam Nabi bagi gelaran, kita sukalah kan. Kalau orang tak apa-apa bagi gelaran macam tu, mau nak kena makan penampar pun dengan kita kan. Panggil elok lah. Tapi sebab Nabi, mesti ada sebab. Mesti ada nilai. Mesti ada sesuatu yang berbentuk doa di situ. Dan Nabi tidak akan memanggil gelaran yang tidak ada nilai doa. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini menceritakan pergaduhan antara suami isteri benda biasa. Dan suami kemudiannya lari dari rumah tu sebab nak tenangkan diri, tak nak bergaduh dengan isteri, benda biasa. Bukannya takut dengan isteri, tapi hormat. Dan isteri pun hormat pada suami. Ya, itu benda biasa. Cuma pergaduhan mesti diuruskan. Bukan dibising-bisingkan. Okay. Lalu Fatimah radhiyallahu anha telah mengadu kepada orang yang paling tepat. Siapa? Ayahnya. Ayahnya bukan orang biasa. Sallallahu alaihi wasallam, orang yang hebat. Jadi, bila ada masalah bukan mengadu dalam media sosial. Ni ada pula orang bergaduh dengan ex-isteri dia. Katanya ex-isteri dia ni sindir dia dalam
media sosial, dia pun balas balik. Jaga soalan kami sebut, jaga diri elok-elok, jangan duk ungkit-ungkitkan, saya ungkit nanya awak nanti. Sedangkan ada dua dah kahwin lah, si isteri dah kahwin lain, si suami kahwin lain. Allahu Rabbi, padahal dulu kahwin, pergi melancong sekali, pergi berjalan sekali, dah dapat anak pun sekian. Macam mana boleh kita nak bergaduh walaupun dia bekas suami ataupun bekas isteri? Tenang-tenang, itu yang penting, ya. Tak perlu kita bising dalam media sosial. Sebab itu Islam menganjurkan apabila berlaku pergaduhan antara suami isteri, kena cari seorang yang adil kalangan keluarga lelaki, kena cari seorang yang adil kalangan keluarga wanita, dan Al-Quran menyatakan in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, sekiranya dua-dua wakil tadi, wakil keluarga lelaki dan wakil keluarga wanita, mereka datang dengan niat untuk membetulkan keadaan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan yang terbaik kepada pasangan suami isteri tersebut. Tapi kalau cari yang dua-dua kaki, jenis kaki tetap, memang tak ada dah bahasa-bahasa lembut, kerja nak pukul orang je, maka bergaduhlah suami isteri. Tapi kalau dah bergaduh suami isteri tu, dah tak boleh pergi dah. Biasanya kita bergaduh, kita tak sampai satu hari, bermaaf-maafan dah kita kan. Merajuk sekejap. Suami tak nak minta maaf, isteri tak nak minta maaf. Kau masalah, kau minta maaf dengan aku. Kita gitu je kita. Sekejap lagi baiklah semula. Tapi kalau dah pergaduhan tu, dah makan masa berhari-hari, berminggu-minggu, jangan biar lama-lama. Ni duk tunggu, tiba-tiba setahun dah tak tinggal sebumbung. Tak boleh lah. Maka kita cari wakil keluarga kita, bagi tahu elok, ayah sebagai contoh. Jadi bincang, okey, ada dua wakil yang begitu baik, yang boleh menenangkan keadaan, duduk bincang elok-elok, macam mana dengan anak kita ni, apa langkah yang perlu diambil. Bincang game mari, akhir sekali memang tak jumpa jawapannya. Memang dua orang tu tak boleh dah tinggal sekali. Maka bercerai. Itu langkah yang terbaik. Ni ada saya jumpa ada seorang kakak tu duduk mengadu pasal keluarganya. Mak dia ni dengan suami, ayahnya memang bergaduh lama dah. Mak dia tuduh suaminya lah yang telah membunuh ibu dia. Dah berpuluh-puluh tahun. Saya pun fikir, ya Allah, dah bergaduh cakap macam tu, kenapa tak bercerai? Kerana apabila kita bergaduh sebagai suami isteri, dosanya terlalu besar. Sampai kita tuduh suami sebagai pembunuh mak kita sendiri, itu dosa yang besar. Lebih baik kita bercerai dan kita bergaduh sebagai bukan suami isteri. Lebih baik begitu. Tetap berdosa juga, tapi lebih baiklah daripada sebagai suami isteri. Jadi saya pelik, macam mana boleh duduk sekali lagi dalam keadaan saling tidak suka menyakiti antara satu sama lain. Okay, baik, ini bahaya ibu-ibu sekalian. Jadi dalam bab ini cari wakil yang baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jadi batu api. Ali macam itulah orangnya. Okey, tak ada. Nabi ambil tindakan. Nabi minta tolong cari di mana Ali, sebab Nabi kenal menantunya siapa. Dan kemudian Nabi pergi. Nabi yang pujuk Ali, ibu-ibu sekalian. Tapi cara Nabi pujuk tu lain macam lah. Nabi punya mukadimah Nabi tu lain macam. Dan akhirnya Ali pun balik ke rumah. Okey, berbaik semula dengan isterinya. Okey. Jadi begitu peranan seorang mertua yang mendamaikan. Jadi saya ada satu video tu saya tengok. Nanti saya nak bagi pada ibu bagaimana seorang ayah yang nak menikahkan anak perempuan dia ni, dan dalam keadaan dia bersalaman tangan dengan menantu dia, dia telah baca satu syair. Ini dalam bahasa Arab tapi ada terjemahan dia. Syair itu begitu menyentuh perasaan. Bagaimana dia minta supaya menantu dia jaga betul-betul anak yang dia tatang selama ini. Itu memang dengar. Tambah-tambah yang nak dapat menantu ni macam Kak Liza apa eloklah baca syair tu kan. Okey, baik. Anak yang kita jaga sejak kecil lagi, kita yang selesaikan semua benda. Buang yang kecil kita selesai, buang yang besar kita selesai, baju kita pakaikan lagi. Tapi bila besar, ada orang nak buat jahat dengan anak kita. Memang cari nahas lah kan. Tapi peranan mertua ialah mendamaikan keadaan, bukannya memanaskan keadaan. Baik. Ibu pun dirahmati Allah, ala kullin, ini ceritanya lelaki boleh tidur dalam masjid. Dan ringkas cerita, kita terus pergi ke dia punya perbahasan ulama ni. Jawazul qailati fil masjid.
Okey, ini dalam bab mana ya, wa huwa raqidun fil masjid, pada muka surat yang ke 368, ya, muka surat 368 yang bawah tu dia ada nombor 1 2 3 tu. Harus tidur siang di masjid. Wa mumasahatul mughdabi bima la yaghdabu minhu bal yahsunu bihi ta'nisuhu. Kita menenangkan orang yang sedang marah, bahkan kita cuba menghiburkan hati orang yang sedang marah tu. Saya tengoklah Kak Liza dan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita ni nak marah orang sebab kita dah ada minda yang negatif dengan orang tersebut. Contoh simple lah, saya ni contohlah Kak Liza datang semula ke Puncak Alam, contohnya lah. Dah banyak kali dah Kak Liza datang, tiba-tiba Kak Liza kata, Zul nak pergi rumah Zul boleh tak? Saya masa tu ada minda negatif. Tak ada kerja lain, nanti datang rumah aku tu. Tapi tak sesuai kes dengan Kak Liza, tak sesuai langsung. Dengan siapa-siapa lah. Dengan siapa-siapa. Tak ada kerja lain, nanti datang rumah aku tu. Mesti ada benda tu. Saya dah datang dengan minda negatif. Maka bila dia datang memang negatif lah jadinya. Sebab kita pun, dan dia pun terasa negatif tu. Orang negatif tu dia rasa. Dia rasa tidak mesranya kita dengan dia. Tapi cuba kita dengan minda yang positif. Minda yang positif, kita tengok dia dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah dia punya kesan dia tu. Lepas tu saya ada ceritakan sebelum ini mungkin. Dulu bila saya tengok orang tidur dalam masjid masa khutbah Jumaat ataupun orang sibuk main handset masa khutbah Jumaat. Kan benda tu tak boleh. Tidur masa khutbah tak boleh. Main handset masa khutbah Jumaat tak boleh. Saya dulu memang menyampah. Memang saya geram. Memang benci dengan orang macam ni. Tapi saya fikir balik, ya Allah, kenapa aku nak benci? Benci tu memakan hati saya sendiri tak senang. Kenapa saya nak benci? Macamlah saya ni baik sangat. Okey, satu. Macamlah dia buat dosa besar. Macamlah saya ni suci daripada segala dosa. Saya fikir balik, tak boleh macam tu. Dan mungkinkah dia ni tak tahu hukum hakam. Maka sejak hari itu bila saya ubah minda saya cuba berfikiran positif, saya tengok orang main handset, saya dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Dia tak tahu hukum kot, ya Allah. Macam mana ni, dengan penuh kasih sayang, saya cuba bentuk dulu aura kasih sayang tu. Saya pun tegur dia, sentuh dia. Dan saya bagi bahasa isyarat, tak boleh tengok handset. Saya rasa lega sangat. Alhamdulillah saya dapat menyampaikan budaya nasihat dengan penuh kasih sayang. Dan orang pun takkan marah dengan kita. Orang pun tenang dengan kita. Tapi kalau kita dari awal lagi negatif, kacau. Macam pagi tadi, kami nak kena keluar awal. Saya nak kena hantar isteri saya ke UM. Dan lepas hantar ke UM anak-beranak ni, saya nak kena hantar anak ke sekolah pula. Tidak masa. Surau tempat saya ni, jarak antara lepas azan dengan iqamah 11 minit. Jadi subuh kan lambat. Subuh sekarang 6.18. Kalau 6.18 maknanya 6.30, 6.30 lebih. 6.30 lebih lah baru iqamah. Imam pula datang lambat. Tunggu tak datang. Tunggu tak datang. 5 minit kemudian baru solat. Tu pun orang lain jadi imam. Dalam hati saya pada mulanya, Allah, imam datang lambat pula dah aku nak cepat. Tapi saya fikir balik. Saya cuba jernihkan semula. Kenapa aku nak macam ni? Imam mungkin sakit perut. Masa saya bukan geram dengan imam. Masa tu timbul jadi geram dengan tak boleh ke nanti orang lain jadi imam? Nanti akulah jadi imam senang-senang kan. Tapi saya fikir balik, kenapa aku nak marah kan? Marah tu sebenarnya bukan datang dari kita, syaitan yang hidupkan benda tu. Saya pun fikir balik, kenapa aku nak marah? Okey apa? Dan inilah peluang untuk aku berzikir. Peluang untuk berzikir, menunggu orang solat ini, menunggu di tempat solat, malaikat doakan kita, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunkan dia, rahmatilah dia. Dan kalau saya solat awal pun, belum tentu saya akan sampai awal. Boleh jadi tiba-tiba Allah takdirkan jam. Kalau saya solat lambat, belum tentu saya sampai lambat. Boleh jadi saya sampai awal. Dan tiba-tiba imam pula baca surah Al-Waqi'ah. Satu muka surat rakaat yang pertama. Okay. Pada mulanya, ya Allah, imam ni tak boleh ke nak pendekkan. Dah lewat. Tapi saya cepat jernihkan. Imam buat solat subuh lama ni baguslah. Kenapa saya nak merungut? Atas alasan masa dah makin pendek.
ini runtutan yang tak betul, ini gangguan daripada syaitan. Jadi bila saya tenangkan, saya pun keluar masjid tu, solat dengan tenang. Bila keluar dari surau pun tenang. Dan alhamdulillah sampai semuanya okey. Boleh hantar anak ke sekolah pukul 8.30. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau kita minda negatif, dah lah lambat baca panjang, salah tajwid, macam-macam. Mesti saya tension, bawa kereta tension, hari ni saya tension, dalam kelas ni pun saya akan tension. Walhamdulillah, minda negatif, minda positif menenangkan kita. Jadi itu yang pentingnya keluarga ni, bila tengok isteri merajuk, bila tengok suami marah, bila tengok menantu kita bergaduh, kita kena tenang dulu. Supaya wujud aura ketenangan tu dalam keluarga kita, dan masa itulah kita akan menenangkan keadaan. Tapi kalau kita tengok anak menantu kita bergaduh, kita dah mula timbul minda negatif, di situlah dia hanya mencetuskan nilai-nilai negatif. Dia kena tenang dulu, kita relax dulu, kita pun cuba selesaikan masalah itu dengan baik. Di samping sebenarnya kita pun kena clarify, benda ni masalah ke bukan masalah. Kadang-kadang benda tu bukan masalah, tapi kita sendiri menganggap ia sebagai satu masalah. Jadi kacau. Sebab itu ada buku-buku, kalau kita baca dalam buku-buku motivasi kan, yang mana kita ni nak anak kita ni ikut cara kita. Kalau boleh kahwin pun dengan orang pilihan kita. Kerja pun cara kita, belajar pun cara kita. Sedangkan anak-anak ni, dia ada kekuatan dia masing-masing, dia ada keinginan dia masing-masing. Tambah-tambah kalau anak ni dah besar, sekolah menengah, tingkatan 5, tingkatan 6, 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun, dia ada keinginan masing-masing, maka kita tak boleh kongkong mereka dengan keinginan kita. Kita hanya boleh memberikan sedikit nasihat. Mana ada tuju. Kita hanya boleh jadi rakan baik, sahabat baik yang berbincang bagaimana nak selesaikan masalah, bagaimana jalan hidup dia. Bukannya kita nak suruh dia, torture dia, kena jadi macam ni, kena jadi macam ni, kena jadi macam ni. Tak boleh. Kita hanya membantu dan kemudiannya terpulang kepada dia untuk mengikut jalan yang mana. Dan kalau dia tersilap, kesilapan itu sebenarnya sebagai guru yang paling penting untuk membetulkan kehidupan dia. Tapi kalau dari awal dikongkong, sebab saya dulu pernah baca cerita bagaimana seorang anak dikongkong dengan kehidupan beragama, dengan solat pancul masanya, dengan usrahnya, dengan macam-macam, akhir sekali bila besar dia memberontak. Maka lebih baik kita jangan memaksa, kita hanya memberikan panduan dan terpulang. Macam saya nak ajak anak saya pergi solat. Nak ikut solat tak? Dia tak nak ikut, saya pun tanya kenapa nak ikut solat, kan banyak pahala. Dia tak nak juga sebab dia letih sebagai contoh. Penat, hari ni penat sangat. Okey, tak apa, nanti solat sendiri kat rumah. Tapi lama kelamaan dia pun jadi tersentuh hati dengan kita sebab kita tak pernah paksa dia. Kita hanya mengajak, memberi nasihat, memberi panduan, selesai. Jadi ini benda yang penting ibu-ibu sekalian, menganggap anak kita sebagai sahabat kita, bukan anak semata-mata. Bila kita anggap anak semata-mata, kita akan kontrol. Tapi bila kita anggap sahabat, kita berkongsi masalah, kita cuba selesaikan masalah dia, kita cuba berbincang macam mana keluar daripada permasalahan ini. Okey, ini benda yang amat penting. Okey, baik. Dan kita perlu memberi masa. Jangan ada masalah masa tu juga kita nak selesaikan. Kita perlu berikan masa, tenang, atur satu-satu. Dan ialah kehidupan ini berbeza. Sebab itu dia ada pujangga menyatakan, kita tidak boleh selesaikan kehidupan anak kita ni dengan pemikiran kita yang terbentuk zaman dulu. Nak tak nak kita mesti membentuk anak kita dengan pemikiran baru yang terbentuk masa sekarang. Yang mana anak kita ni sekarang hidup dalam suasana yang baru, ibu-ibu sekalian. Bukan lagi era. Kalau saya sendiri pun, saya nak kena faham merentak anak saya ni macam mana. Kehidupan ni macam mana. Bukannya kita nak kongkong dia dengan kehidupan macam kita dibesarkan dahulu. Kita lain. Okey, baik. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, ada beberapa lagi tu biarlah. Wadukhulu, dan ini juga wafihi mudaratus sahri wa taskinuhu min ghadabihi. Hadis ini menunjukkan pentingnya seorang bertua menenangkan menantunya yang dalam keadaan marah tu. Peranan mertua tu penting. Wadkhulul walidi baita ibnatihi bighairi izni zawjiha haitsu ya'lamu ridahu. Dan hadis ini menunjukkan boleh seorang bapa ataupun ibu pergi ke rumah anak perempuannya yang sedang berkahwin sekiranya memang dimaklumkan, suami dia bagi tahu kalau mak ayah datang
jaga baik-baik, layan baik-baik, memang dah bagi kebenaran umum, maka boleh pergi walaupun tidak minta izin suami pada masa tersebut. Asalkan ada keizinan secara umum. Tapi kalau masa nak datang hujung minggu, kena beritahu lah. Ini cerita tiba-tiba sampai. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti di situ dan ada beberapa soalan yang perlu saya tengok ni. Soalan dari FB Live dari Puan Nina Zaliha. Maknanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami kalau isteri kematian suami, isteri boleh tinggal di rumah adik ipar sebab isteri itu seolah-olah kemurungan dan tak mau balik ke rumahnya sendiri. Dia ke rumah adik ipar, dia paling baik ke rumah mahram dia lah. Dia kena elakkan daripada rumah yang boleh memberikan masalah. Kalau adik iparnya perempuan tak apa. Dan adik ipar dia pun reda, tak apa, panggil akak. Biar kakak tidur rumah kami. Buatlah macam rumah sendiri, tak apa. Tapi kalau adik ipar tu lelaki, maka kena elakkan. Kerana kata Nabi SAW, macam mana hadis dia, saya nak tengok sekejap. Saya takut saya silap baca. Alhamwu al-maut. Alhamwu al-maut. Ipar dua ini ialah kematian. Bahaya. Ipar dua ni bahaya. Sebab dia bukan mahram kita. Jadi bahaya. Okay, baik. Tapi kalau ipar dua itu, kalau adik ipar tu perempuan, dan adik ipar tu bagi, memang ajak pun kakak tu tidur di rumahnya untuk mengelakkan kemurungan, maka boleh. InsyaAllah boleh. Walaupun asasnya kena tidur rumah sendiri. Tapi ulama kata bila darurat, maka boleh pindah ke rumah lain. Okay. Kemurungan ni termasuk darurat. Soalan daripada WhatsApp, bolehkah seseorang dalam iddah menjarahi abang kandung yang meninggal, kemudian terus bermalam di sana beberapa hari? Konsepnya sebenarnya dia kena terus balik. Terus balik kecuali kalau duduk jauh lah. Kalau abang ipar duduk jauh, nak terus balik tak boleh. Itu boleh diberikan kemaafan. Contohnya abangnya duduk mana? Abangnya duduk di Pantai Timur. Dia duduk di Selangor, abangnya duduk di Terengganu. Di situ boleh dipertimbangkan untuk tidur untuk satu malam, kemudiannya terus balik ke rumah. Okey. Dan benda ni tak berlaku zaman dulu sebab orang tinggal dekat-dekat je zaman-zaman dulu, tak tinggal jauh. Dan kalau yang tinggal jauh pun berapa lama kemudian baru tahu dah meninggal. Okey. Sekarang ni WhatsApp je dah tahu dah. Okey, baik. Orang tengah tak boleh tidur kalau bergaduh. Kena doa supaya dapat jodoh yang bertakwa. Setuju Kak, setuju sangat. Saya sebelum kahwin lagi, masa belajar universiti lagi saya doa nak dapat anak yang soleh. Isteri tak dapat lagi masa tu, tapi dah doa dapat anak. Saya pernah doa ke dapat isteri. Kan Nabi Ibrahim pun doa siap-siap dah daripada dia muda untuk dapat anak yang soleh kan. Betul Kak, betul. Saya pun tak tahu, saya pernah berdoa tak dapat isteri yang solehah. Tapi sebab mungkin orang yang saya nak tu memang dah solehah, okeylah. Doa dapat anak je yang soleh. Okey, generation gap. Betul lah, ni hadis yang Puan Syairah kongsikan tu. Iyyakum baddukhulu 'alan nisa. Hati-hati kamu ketika masuk menemui wanita. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afra'aitan hamwa? Apa pendapatmu wahai Rasulullah tentang ipar dua? Alhamu al-maut. Ipar adalah maut, bahaya. Ya, ipar bahaya. Oh, tak ada soalan pun, hanya ulasan-ulasan je. Terima kasih banyak Kak. Semua barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz. Kita belajar hadis ni dapat sekali ilmu parenting semua sekali kan. Belajar pasal bab solat, tidur dalam masjid semua, tapi kita terus dapat sekali hari ni tentang ilmu parenting sekali. Alhamdulillah Ustaz, tak ada soalan apa, jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pukul 3 petang nanti untuk slot dengan Ustaz Yusuf Tadabbur Surah Al-Furqan. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okey, dengan tu saya akan saja pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.